Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Masih pada majlis berarti Pengurusi Imam kaum muslimin sidang Jumaat kaum muslimin dan muslimat mata Allah sekian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke saat ini kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup, untuk melihat, untuk mendengar, untuk bercakap, untuk merasa makan dan minuman, untuk bergerak, dan banyak lagi nikmat-nikmat kelebihan yang Allah berikan kepada kita sejak sekian lama daripada kita lahir lagi. Maka ada peluang dan ruang yang kita ada lebih kurang mungkin 48 jam sahaja lagi kita bakal menyambut Ramadan Al-Mubarak, yang mana petang besok akan dibuat atau akan mula untuk dilihat anak bulan. Jika takdir dia nampak anak bulan, maka malam besok adalah malam pertama kita tarawih, dan hari Isnin adalah hari pertama. Kalau tak nampak, confirm kita akan bertarawih pada malam Selasa. Selasa kita akan bertarawih. Jadi saya lihat baru-baru ini saya datang, saya menyebut tentang perkara-perkara yang perlu kita buat untuk nak memeriahkan Ramadan. Tak pasti kalau buat atau tidak. Sebab pertama saya tak nampak poster. Kau dah simpan lagi poster, kalau tak letaklah segera. Sebab dah dekat sangat dah. Nanti bila masuk Ramadan, poster raya tu jangan gantung. Gantung sehari lah, sebab nak Ramadan 2 hari saya tak nampak poster. Jadi jangan membesarkan sangat raya. Kita meriahkan Ramadan, sebab bulan Syaban kita tak gantung awal-awal poster tentang Ramadan. Jadi malam ni saya nak sebut tentang perkara yang jangan dibuat, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku dalam bulan Ramadan. Pertama sekali ialah makan dan minum dengan bebas setelah mana batal puasa, atau bagaimana orang yang tidak boleh berpuasa. Orang perempuan contohnya, dia puasa-puasa tiba-tiba dia datang uzur, atau dia ada apa-apa sebab lain membuatkan seorang itu terbatal puasa. Bila dia dah batal atau esok puasa tu tak boleh puasa, dia bukan boleh bebas makan depan orang. Mentang-mentang dia tak puasa. Apa Ustaz, saya nak makan depan kawan saya ni, nak uji iman dia. Dia pun makan kan, order mi goreng kan, air sirap pula kan. Dia kena sama ada dia sorok-sorok atau dia pun buat-buat puasa, tak makan depan orang. Balik rumah dah tak ada orang dah tak ada siapa kata suami isteri pun. Isterinya mungkin tak boleh puasa, tetap tak boleh nak makan pun, nak tunjukkan depan seorang, sorok. Ini ada. Yang pertama, perkara ni kena ambil perhatian bagi orang yang tak boleh berpuasa. Yang kedua, dia berpuasa tapi dia tidak solat. Ini ada juga fikir. Pertama kita tengok ketika mana berbuka puasa. Dah banyak dah sekarang ni iklan-iklan buffet rumah. Banyak baik hotel, baik kedai-kedai. Bila dia buat buffet Ramadan, memanglah satunya mungkin dia begitu sebab pejabat office belanja, jadi dia tak keluar duit pun, cuma dia pergi lah. Ada sebab reunion, ada sebab klien, macam-macam sebab. Tak apalah, pergi lah, makanan tu pun ada. Cuma waktu nak semayang maghrib, kita kena pastikan tempat kita nak pergi berbuka atau makan itu ada tempat solat. Dan jangan tangguh, jangan lewatkan solat. Yang tangguh tu satu hal juga, yang tak semayang langsung. Alasannya sebab surau kecil, atau sebab dia kata nanti tunggu qada dengan isyak sekali.
Ini banyak sangat, terlalu banyak. Saya tengok dengan ruang makan berbuka tu, dengan orang pergi semayang, dia tak matching, dia tak sama berat. Patutnya yang berbuka tu kita tolaklah, mungkin yang perempuan uzur ke 20%, yang selebih dia lelaki uzur ceramahnya. Jadi jangan tak solat, jangan menangguh-nangguhkan solat. Termasuk juga bila mana berpuasa tapi tak menutup aurat. Apa tujuan puasa? Allah sebut dalam ayat kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya nak terjemahkan hujung. Awal tu semua orang tahu dah ayat kewajiban puasa. Moga-moga kamu bertakwa. Allah harap sangat kita ni berpuasa, sekian lama dah puasa, supaya ada takwa. Takwa ni maksudnya kita takut pada Allah, kita ikut perintah dia, tinggalkan yang dilarang. Masuk saja Ramadan ni, tentunya berlatih sebelum, tapi dah 2 hari lagi. Masuk je, hidup kita ni kena berubah. Berubah kepada kebaikan, kena tukar. Sebab dia 1 bulan kemuliaan, bulan maghfirah. Mirajah menyebut, aku berasa pelik orangnya. Bagaimanakah orang yang mengaku Islam, beriman, tetapi apabila mana disebut tentang dia buka pintu syurga, namun dia tidak gairah untuk mengejar. Futihal abwabul jannah, dia buka pintu-pintu syurga, tapi orang pun tak peduli. Kalau kata dia buka pintu stadium atau dia buka pintu gedung beli belah, orang pergi dia menunggu. Orang tu walaupun ada makanan tempat yang viral, rela batu. Benda yang menyedapkan perut dia, selera dia sanggup kata panjang pun panjang. Tapi sebab semayang Ramadan, dia buka pintu dia pun tak peduli. Ibn Rajab dia rasa pelik. Dan aku rasa pelik bila mana orang yang membuat dosa berterusan dalam dosa walaupun pintu neraka ditutup. Dosa tak bertaubat, mati, ada can masuk neraka. Tapi pintu neraka ditutup pun dia masih buat dosa lagi, tak nak bertaubat. Dia pelik bulan Ramadan. Dan bila mana dia berlaku, aku rasa janggal bila mana syaitan dia berlaku, tapi manusia masih berterusan dalam maksiat. Syaitan dah, dia berlaku dah, diikat dah, tapi perangai tu tetap macam dihasut oleh syaitan. Baik itu dalam bulan Ramadan ni kita nak kenal diri kita. Kita nak tahu diri seseorang tu, tengok Ramadan. Kalau bulan Ramadan tu dia baik, maknanya bulan lain tu dia baik, tapi kadang-kadang dia kalah dengan godaan iblis syaitan. Tapi kalau bulan Ramadan pun memang jahat, tu kira masuk grup WhatsApp. Syaitan tak payah nak shoot berlebih, dia remote dia pernah jauh, dia bagi arahan dalam WhatsApp. Buat macam ni, buka aurat macam ni, tipu orang macam ni, curi slipper duit, motor, dia arah, dia boleh buat. Dia tak payah hasut lah, tak payah nak border berat-berat. Jadi nak kenal diri, tengok Ramadan, ubah lah. Jangan sama je kan. Syaitan dah dia belenggu, neraka pun dah ditutup pintu. Jangan macam terus minta nak masuk neraka. Aurat, pemakaian, solat, tingkah laku, perbuatan, tutup kata tu kena ubah. Sebab tu dia kata dia kena ubah. Kalau biasa-biasa banyak cakap dia, banyak berkata-kata dia, bulan Ramadan diam-diam sekarang tak ada benda nak cakap. Nak mengumpat pun dosa. Bukanlah Ramadan, bulan lain tak dosa, tapi Ramadan ya. Hingga kan Nabi sebut, kalau kata orang bergaduh dengan kamu, bagi tahu inni shaim, aku berpuasa. Maknanya elak kan juga. Dan bila diam, berzikirlah, selawat. Nak buat apa lagi? Cakap banyak kau, letih benar. Cakap banyak, itu dosa. Jadi sebab itu berpuasa ni, siam ni, dia bukan sekadar lapar dahaga mulut je. Dia nak kena jaga lidah daripada kata-kata Mr. tak elok, telinga mendengar benda-benda nyanyian lagu, leka-leka lagu-lagu, mata kurang-kurangkan tengok TV, drama-drama,
Walaupun drama tu akan berubah semua pakaian jadi ustaz, ustazah, tapi dia mata tu tetap akan melihat hanya perempuan yang kurang. Kalau boleh tak, yang tengok pun tak, nak tengok Quran. Jadi ubah bulan Ramadan ni yang nak disebut tadi, jangan tinggal solat. Saya tambahkan, jangan tak tutup aurat. Puasa tak tutup aurat, minta matching. Patut ada takwa, aurat tutup, solat pun buat. Jangan lewat-lewatkan solat. Yang ketiga, wanita yang bertarawih di surau masjid, tapi dalam perjalanan itu pemakaiannya tanpa menutup aurat. Maksudnya dia pakai tudung, tapi dia letakkan telepon kat tangan. Jalan, baju t-shirt, seluar track, on the way ni. Banyak ni tak saya tengok ni, dah masuk pekarangan ni pun tak tutup. Apa salahnya pakai daripada rumah? Jaga. Orang perempuan tak dituntut sembahyang di surau masjid. Orang lelaki mana kena penuh. Kat sini saya kira dia tak tambah dia tak ada penambahan yang perempuan. Ada tempat dia kena tambah sebab ramai yang perempuan. Yang peliknya orang perempuan tu, dia pertahan, dia punya soft tu pertahan. Yang lelaki pula uzur. Dia suruh perempuan maintain. Banyak tempat, bukan satu, kebanyakan tempat. Malam tu 20 ke, malam tu 15 maintain. Jadi lelaki boleh tahu ni azab supaya tarawih ni tak tinggal. Dan orang perempuan jaga berlainan pula pada lelaki, pemakaian dia pula, bau-bauan dia pula boleh dipakai. Orang perempuan jangan pula dia kira orang macam tu, orang lelaki boleh. Orang perempuan kenapa tak boleh? Dia tak boleh sebab Nabi yang kata tak boleh. Bertabaruh, bercantik-cantik, bau-bauan orang perempuan bila mana dibau oleh ajnabi, seperti mana orang tu berzina dengan dia. Alhamdulillah. Lelaki tak ada. Jadi lelaki pakai lah mungkin dia kata nanti ada juga perempuan. Itu hal lain, itu bukan termasuk dalam hadis. Hidup kita ni, kita berlandaskan hadis, bukan berlandaskan logik akal. Kalau perempuan itu lelaki dia tak boleh. Jadi lelaki pakailah pakaian yang elok, wangi-wangian. Perempuan sebaliknya, jagalah aurat, jaga pandangan, jaga pergaulan. Yang kelima, tidak memperbanyakkan doa tak kala berpuasa dan hampir waktu berbuka. Orang berpuasa doa dia mustajab. Satunya sebab dia dah tak bercakap, dia dah tak buat benda dosa banyak. Yang kita makan makanan ni kadang tak tahu makan apa, macam-macam rasa. Bila berpuasa, perut pun lapar, mulut pun berzikir, banyak sikit ingat Allah. Dekat-dekat nak berbuka tu kamu 5-10 minit, waktu tu tenang. Biar ada ketenangan dia tenang, doa. Bukan lagi tengok makanan pegang. Lebih tu tengok hormat. Hormat tu duduk macam itu lah, dia tak berubah. Meja dia waktu azan dengan tak azan ni dia boleh makan. Waktu azan boleh makan. Jadi janganlah terangkap buruk yang rendah yang dekat berbuka bersimak. Tahan je, relax. Ini peluang untuk doa mustajab. Keadaan saya tengok orang yang dia bukan pergi makan buffet, dia makan order, maknanya dia masak, tidak. Saya tengok itu di Jasko atau tempat lain mungkin sama. Itu kedai-kedai. Jadi saya tengok mereka yang nak buka puasa dengan order makanan, sama buffet pun sama. Dia akan letak makanan ke depan dia, dan dia kena datang setengah jam sebelum pagi. Jadi makanan depan dia tengok Patung tembak. Kesian dia tengok makanan tidak. Kena datang awal tu. Itu baru makan. Ada tak semayang maghrib orang datang? Maghrib dia senang, hujung orang datang. Tak ada. Hujung-hujung lagi ada orang datang. Sebab perut dia orang cukup jaga. Tapi dalaman kita, amalan kita orang tak peduli. Azan. Di maghrib nanti, lusa minggu depan ni, orang sibuk pasal maghrib. Orang tahu maghrib pukul berapa? 7.23, maghrib akan menaik, akan meningkat. Dia tahu kan perubahan maghrib. Sebab
perut untuk diisi. Bukan maghrib yang diberatkan. Yang lewat maghrib lambat, makan, lepas maghrib. Tadi kita dah baca. Ini satu kesalahan. Maka gunalah banyak masa untuk berdoa. Yang keenam, apabila mana masuknya Ramadan, mulut akan berbau, maka jangan digosok atau diwangikan. Memanglah bila kita tak makan, kalau dari segi saintifik pun, sebabkan kita tak makan tu, perut akan proses, dia akan keluarkan satu, dia kata bau lah senang, yang tidak enak, yang memang tak wangi. Itu tanda puasa. Kalau wangi atau bau tu bimbang makan apa-apa. Ni bau lain, ni bau tempoyak. Pukul 12 ni tiba pukul 1-2 ni wangi mulut dia. Masuk gigi amal keruh masuk gigi. Biar tak apa. Tapi jangan tak gosok langsung daripada sahur tadi. Beza. Tak mentah kata mulut orang yang berpuasa berbau, di mana bau kasturi. Tapi bau kasturi itu kat syurga, kat dunia berbau kan. Cuma jagalah kebersihan masa sahur. Ketika sahur sebelum subuh tu gosok lah. Lepas tu dia memang akan berbau. Tak sampai dia memang akan bau. Tapi bau mulut orang berpuasa dengan bau mulut orang buat puasa beza. Jadi memang akan bau. Jadi sebab tu jangan cakap banyak dia. Takut juga banyak pupuk bau. Yang tak berpuasa kan ada bau lain. Jadi tak apalah kalau mulut kita berbau, jangan kerap kita berbau. Bersugi tak apa. Bersugi balik. Jadi biar tak apa. Mulut tu memang akan berbau. Tak perlu digosok, tak perlu nak spray kan. Ini jaga-jaga. Kemudian yang ke-7 atau seterusnya, makan sahur di waktu tengah malam atau waktu pagi, tak kala mana dia malas untuk bangun bersahur sebelum subuh. Lepas tarawih, Maghrib, kemudian dia nak pergi main futsal ke, main bola kan. Ini banyak nanti. Banyak juga ada juga dia penuh juga padang bola kan. Penuh padang futsal tak penuh macam biasa. Jadi dia dah letih penat-penat, dia makan malam, pukul 12, pukul 1 dia tidur. Dia puasa tak puasa, tapi dia tak bersahur. Sahur ni walaupun nampak kecil, tapi dia penting. Hingga kan Nabi sebut tasahharu fa inna fi sahurul barakah. Bersahur, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Kita nak hidup kita berkat, rezeki kita berkat, pakaian kita beli berkat, duit kita berkat, suami isteri hidup berkat. Sahur tu Nabi kata ada keberkatan. Sebulan kalau dia tinggal, rugi tiada air ada keberkatan, habis hilang. Jadi ambillah, datang pun letaklah tepi meja ke, tepi katil atas kepala guguk ke mana pun, letak situ botol, letaklah kurma sikit apa benda ke, pada jamah sikit. Dia bukan sahur tu dia makan macam berbuka tu kan. Ada orang dia bimbang sebab takut berapa dia makan banyak. Tak ada masalah makan. Tapi biar paling tidak yang malam-malam bangun pun minumlah seteguk air atau ada kurma yang sebelah. Tapi jangan buat macam semayang. Dan semayang subuh terlewat bangun, semayang juga. Dia terlewat bangun, lepas azan dia makan juga. Itu memang batal lah. Itu tak boleh buat, kiaskan itu. Boleh makan sebelum sahur. Dan waktu imsak, ini saya combine sekali. Waktu imsak adalah waktu yang boleh makan, cumanya dia adalah lampu kuning sebelum menjadi merah, iaitu waktu tak boleh makan. Jadi boleh makan waktu imsak, cuma bimbang takut makan tu kau tak sempat berhenti atau ada cebisan waktu adanya waktu imsak. Nak berhenti 5 minit, 3 minit sebelum subuh boleh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu jam timing, jarum saat kita tu betul atau tidak. Jam ni dah 8.25, jam saya 8.24, kat telefon 8.23. Ini sikit beza kan. Anda kalau nak tahu sebenar-benar masa yang tepat, kalau tengok di menara
jam Mekah clock tower. Itu waktu dunia yang tepat. Dulu Big Ben di London, sekarang kita ada di Mekah. Tengok kat situ. Jadi memang takut waktu imsak tu terlajak, maka berhentilah sebelum siap-siap gosok gigi kemah-kemah dan meja, supaya kita ada masa untuk solat subuh. Saya sudah tahu Qabliyah. Jadi waktu sahur ni Nabi sebut kira-kira membaca Al-Quran 50 ayat. Maksudnya dalam setengah jam, 40 minit itulah masa. Kalau makan pukul 12 tidur, itu bukan sahur. Pukul 2, 3, 4 pagi, itu bukan sahur. Itu makan pagi, makan tengah malam. Jangan sia-siakan keberkatan tiap-tiap hari yang ada pada sahur itu. Yang seterusnya, tidak mengutamakan solat subuh berjemaah. Sebab bila mana dia dah sahur awal atau dia makan awal, dia terlajak subuh, melajak tim dah. Sebab tu kita dah bangun subuh, azan, semayang qabliyah subuh, solat subuh berjemaah. Ini peluang kita. Ramai-ramai datang. Bulan-bulan lain mungkin tak terjaga subuh-subuh, besok jaga lepas azan. Jadi nak memang kena bangun makan. Jadi bila dah dekat-dekat dengan subuh, bolehlah lepas azan semayang qabliyah atau semayang subuh berjemaah, kan cantik. Tambahkan lagi lah, kalau ada masa, kalau dia bangun awal subuh sekarang lewat, pun akan makin naik. Dia ada masa, bangunlah solat qiyam, tahajud 2 rakaat. Latih diri sebelum nak tiba 10 akhir Ramadan. 10 hari tu kita nak mulut, kita nak kejar dengan qiyam, dengan i'tikaf. Ada kita bincang. Jadi ni masa peluang bila sahur, bangun solat. Kalau ada masa solat qabliyah 2 rakaat, boleh dapat solat qabliyah subuh, sembahyang subuh. Jangan tak buat, jangan tinggalkan. Selanjutnya, berbuka dengan merokok. Ada rasa tak sempat dah balik rumah ni, merokok memang ready. Ada ke? Ada ke tak ada, dia pun apa nama itu pula, berdoa adalah dia buka pun Allah malaka sabtu, Allah malaka sabtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab terus 12 jam dia boleh tak tahan merokok, tiba-tiba berbuka tu merokok dulu, baru dia jamah makanan. Dah sebutkan ikut sunnah Nabi, berbuka dengan tamar dulu, minum air dulu, lepas tu sembahyang lah. Rokok ni kalau boleh tinggalkan terus lebih baik. Sebab dia dah boleh tahan siang, malam tu dia kabur balik, dan siang tak dapat. Kalau boleh berhenti lah. Rokok ni kau bau diri, bau orang lain. Nak pergi sembahyang dulu, zaman dulu memang tak ada rokok, tapi kiasnya dia buat dengan bawang yang dimakan oleh sahabat, berbau dilarang. Masuk bawang, termasuk tempoyak, termasuk durian, termasuk apa yang berbau. Lepas tu datang ke rumah Allah ni, kadang-kadang bau-bauan yang hidup mulut, pusingkanlah. Kita nak baca ayat Quran, kita nak bertakbir, kita nak tahmid. Jadi pastikan mulut itu tidak berbau rokok. Ini satu perkara, dia membuka dengan rokok, atau dia makan tu rokok. Kalau boleh tinggal. Janganlah buka dengan rokok tu paling terusnya. Puasa rokok kalau boleh cuba tinggal. Banyak tidur di waktu siang dengan alasan penat dan dia rasa menjadi ibadah. Dia patah tidur sampai ke asar. Atau suka kalau boleh, kita di Malaysia ni kita kerja kan, ada yang boleh. Kalau tengok di Mekah atau Madinah, dia terbalik sikit. Malam tu dia berjaga, atau malam tu meriah. Siang pula dia tidur zuhur bangun. Lepas tu dia tidur, zuhur dengan asar tu tak jauh. Lepas asar dengan maghrib, waktu tu memang dia bersiap. Sambil amalan dia, sambil nak bersiap buka. Malam memang dia perlu. Kita malam tidur, siang tidur. Itu masalah. Jadi janganlah sebabkan puasa tidur. Itu satu kerugian. Gunakan masa siang. Badan memang letih,
terutama awal-awal puasa sebab tak ada latihan. Yang sebut masa saya datang itu, saya ingat lagi. Saya datang ke awal Syaban. Bila kita buat latihan, macam orang main bola berlari, dia bukan terus-terus berlari, dia bukan terus boleh sepak, gol masuk. Dia kena latihan. Tendang bola, kena berlari, stamina. Bila masuk pertandingan, dia boleh pucuk. Main game, dia nampak terror. Sebab latihan. Kita nak masuk Ramadan ni, bulan yang memang kita kena terus buat. Dia tak boleh nak acah-acah puasa setengah hari ke atau puasa sekejap-kejap. Memang kena full. Siang tu, siang lepas subuh sampai pagi. Jadi memang akan latih mula-mula. Tapi doa lah biasa dalam supaya kita boleh lawan. Bulan Ramadan ni bulan kemenangan Islam. Bukan bulan untuk kita lemah. Bukan bulan, kalau bulan Ramadan, bulan luar Ramadan boleh angkat file 5-6 file. Bila Ramadan, tak boleh. Jangan tunjukkan dengan Ramadan tu kita lemah. Terutama dengan depan orang kafir, orang bukan Islam. Jadi orang kafir tu, orang Islam puasa lemah. Dia orang pun ada cara puasa dia. Tapi puasa dia berbeza. Dan kita ada puasa dia tak makan. Macam mana? Dia tak makan ke tak minum? Salah satu. Dia ada puasa dia. Tapi kita puasa kita kerana Allah perintah tak boleh makan dan minum. Termasuk menjaga panca indera. Jadi jangan mata-mata tidur. Malam pun tidur ke, siang pun tidur. Jadi mana pergi ibadah? Puasa Ramadan adalah bulan kita berpesta ibadah. Bukan berpesta makan. Makanan ni tak berhenti kan? Ni banyaklah. Lalu tengok dia promosi buku buffet macam di sebuah masjid ni patut pun kena ada pesta memori. Jadi datang sikit sebab kalau kata pesta ibadah semayang tu apa datang. Jadi so makanan memori tu biar betul-betul dekat tarawih tu baru untuk siap kata bahagian pengurusan buat dia buat keluar api. Kita pun nak bagi motivasi yang semayang 20 ke atas sampai witir kan. Keluar dia makan. Makan ni mau datang. Cuma satu tadi. Baik. Kemudian tidak menunaikan salat tarawih dan hanya menjaga ataupun sekadar menunaikan solat yang fardu. Dan sebut dah hari itu tarawih ini suatu perkara yang dituntut dilakukan dalam bulan Ramadan sahaja. Bagus dia jaga sembahyang, ni kategori orang jaga sembahyang. Tapi tarawih dia tak buat. Dia kata nanti lah. Atau dia buat kemudian tu jawab dia memang tak buat. Dia tangguh je, dia tak ikut sekali. Bukan tak boleh sembahyang. Tapi nak buat 8 rakaat tu bersendirian. Memang payah. Kalau mau baca qul huwallahu ahad tiap rakaat. Tak agak. Sampai duduk di belakang imam, jadi makmum. Duduk. Jangan tinggal solat tarawih. Rugi. Dia satu fitness, suatu ibadah yang Allah bagi untuk nak mencernakan perut dalam kita. Allah tahu kita manusia ni makan. Tak usah nak tunggulah buat makanan ke. Nak bagi tahu perut kita ni. Allah tahu, Allah cipta kita. Allah bagi ibadah nama tarawih, buat. Kita makan banyak. Lepas tu jangan makan banyak. Dia sengkak tak boleh dalam semayang tu. Tersadar je kita. Lepas tu semua benda dia ibadah. Membuka dia cara ibadah. Tak kena jaga jadi pelahap, jadi membazir. Kena sebut pasal bazir. Bulan Ramadan ni tukang ambil sampah tu tanya peningkatan pada sampah sisa makanan. Kalau sampah ni yang kotor, yang memang tulang, sampah lah tak boleh. Ni yang sisa makanan ni tak ambil. Pertama tempat buffet, tempat kadang buka puasa tak ambil bazir. Tahap membazir tu 55% lebih dia bulan biasa. Betul bulan Ramadan ni kurang makan, kuranglah sikit sampah dah. Banyak. Yang jaga membazir saudara mara inna maziruka min ikhwani syayatin. Berat panggilan semuanya membazir itu saudara mara syaitan. Segala mara bukan kenalan, bukan jiran, saudara mara. Jadi kalau tak nak dia panggil saudara mara. Jaga makanan-makanan, ambil atau beli sekadar. Memang waktu lapar ni, waktu bazar Ramadan tu satu hal. Tak salah yang berjual
Dia nak pergi beli tak salah. Tapi kalau boleh berjaga-jaga berpada-pada lah. Bila lapar ni masuk je, start lalu air, cendol, mati jam, mi goreng tu semua benda yang nampak macam meleleh tengah masak. Bau dia memang tak tahan. Yang orang mufi pun dia sebab dia rasa dia bayar, dia nak ambil semua. Kalau boleh meja tu penuh, nak letak pinggan dia nak makan tak cukup. Penuh. Confirm banyak saya tengok orang pelatih sebut separuh yang dia ambil tu dia boleh makan, separuh kita makan tak sempat, tak larat. Perut kita ni bukan besar mana pun. Perut kita manusia ni kecil yang seluar ni tu lemak. Perut kita tak larat makan. Bazir dosa jaga. Pak bazir tolong jaga. Pak nak salat tarawih tu datang daripada pemakanan, makanan tak jaga, bawa sampai ke tarawih ditinggal. Yang seterusnya terlalu sibuk dengan persiapan raya hingga meninggalkan, melupakan tentang kelebihan pada 10 malam terakhir Ramadan. Allah letakkan 10 malam terakhir itu, atau Allah letakkan yang paling special. Sekarang istilah paling raya. Ini paling raya sekarang ni Allah letakkan paling Ramadan ujung sekali. Kita tak tahu bila. Kalau di Mekah, Madinah atau Mekah ni percaya, yakin yang memang ada hadis malam 27, malam 25, malam 24 ada hadis-hadis. Tapi orang ni yakin malam 27. Memang ramai. 10 malam terakhir ni tak boleh bincang. Kalau di sana lah tak boleh bincang, ramai semua orang. Bukan macam haram, semua macam. Tapi kita kat sini dia tak riba, lengang habis jalan. Orang sibuk tentang raya. Jangan lupa 10 malam terakhir. Ada di sana semua hutang yang tiga. Tak pasti saya boleh datang lagi tak Ramadan ni. Kira saya tak pause sekali. 10 malam terakhir ni dia satu kelebihan yang saya tengok di Malaysia sejak kebanggaan ini, satu kebanggaan yang bagus. Bila mana banyak surau masjid dia buat salat qiyam. Kadang sampai cari ustaz macam penceramah, siapa menjadi imam, siapa menjadi tarawih. Kadang dia tambah pula salat situ yang boleh buat nangis. Jadi imam baca doa tu boleh buat makmum buat bagi nangis. Sampai ada tahap bagus buat nangis ke nak melangak buat. Tapi cuba tambah nilai satu perkara lagi. Dalam 10 hari ni malam tu bagus, tambah yang ada tambah nilai untuk iktikaf. Dan sebut tiap tahun biarlah berjemur dengan benda sama dengan ulang. Itulah spesialiti ataupun kelebihan. Kalau kita pergi kedai kan, dia ada menu pertama ni apa dia panggil semak apa dia. Ni dia punya pengenalan kedai ni yang terbaik. Ramadan ni yang itu iktikaf. Azan tu tak tahu. Itulah dia. Sebab bila iktikaf tu banyak benda boleh buat. Tapi kita pun boleh bangun nanti ya senang nak bangun kan. Bukanlah tak buat syarat tu macam mana bincang. Sampai rumah sedap tuan buat macam mana supaya ramai boleh datang iktikaf duduk. 10 hari tak lama kan, sekejap. Kita rasa kan. Baru ni solat Jumaat, nanti solat Jumaat. Sekejap solat Jumaat seminggu sekejap. 10 hari tu sekejap. Allah berikan Aidul Fitri. Aid bermaksud kembali, fitrah, kembali kepada fitrah. Kembali daripada tak buat, diampunkan dosa-dosa. Atau satu lagi kesalahan atau kerugian bila mana berpuasa keluarnya Ramadan tanpa diampunkan dosa. Nabi aminkan. Yang malaikat sebut celakalah orang yang keluar Ramadan tapi tak diampunkan dosa. Apabila dosa diampun bila mana dia tak buat benda salah, dosa maksiat yang dia buat sebelum, petanda dosa dia ampun. Kalau dia buat balik, tak ada apa. Kena ada rasa menyesal, kena ada azam nak berubah di Ramadan. Jadi bila mana dah iktikaf, dia senang bangun malam. Tidur pun dah habis tarawih, dah habis witir. Biasanya 10 hari dia ditanggung pada salat qiyam tahajud. Jadi boleh tidur. Tidur bangun pukul 3.30, pukul 4. Dan semayang tak lama kan. Paling lama orang buat semayang qiyam ni sejam tu lama tu. Balik keluar balik makan. Lepas tu datang balik lepas subuh. Kalau tak ada kerja datang. Nanti malam ataupun malam yang pada lepas start maghrib bawa ke isyak tu terus kan. Cuba buat.
Bila nak sambut raya Nabi, memanglah Nabi kata boleh bergembira, sila. Tapi bergembiranya orang berpuasa bersama dengan SOP, dengan syarat-syarat untuk nak meriahkan Ramadan, dia sambut raya, beza. Perasaan tu beza. Sebab dia bersungguh-sungguh dalam Ramadan, sampai hujung ni dia bertakbir. Khutbah selama dia tu dalam tradisi. Nak sebut ayat puasa tambah sekali. Oleh tukabirullah ala ma hada. Dan bertakbirlah mempersilakan Allah yang telah beri hidayah pada kamu. Allah beri hidayah pada kita Ramadan, kita boleh buat lawan nafsu, kita lawan diri kita ikut perintah, maka bergembira. Patut takbir hari ini gembira. Bukan sedih tak boleh balik kampung. Bukan sedih duit beli tiket bas nak tipu ke, bukan tak dapat baju, bukan. Memang marah lah orang tipu, tapi dia kata kegembiraan. Bila kita faham konsep tu, tak apalah, tak boleh balik. Waktu lain boleh balik. Memang iklan raya dia tak dapat lari. Iklan tak boleh balik kampung sedih, tak siap baju raya sedih. Iklan TNB itu pandai buat iklan. Tapi sekarang, kalau dulu kita tengok iklan TNB sedih, tapi sekarang tengok TNB pun kita sedih. Tengok tarikh elektrik sedih, mahal. Tak payah tengok iklan, tengok tarikh elektrik pun sedih. Jadi digambarkan begitu. Itulah raya. Bukan raya ni gembira. Patut kegembiraan sebab kita boleh lawan orang nafsu, kita ikut perintah. Maka nak dapat kegembiraan tu, Ramadan ni kena buat. Kalau boleh ada checklist, edarkan atau boleh cari kat Google, nak buat sini boleh buat checklist, sebarkan. Tanda mana satu hari start dari subuh, start daripada sahur, bangun sahur, dapat solat sunat sebelum sahur atau solat sendirian, kalau sebelum 10 hari, tanda situ. Kemudian sahur tanda, solat qabliyah tanda, solat berjemaah tanda, kemudian baca Quran tanda. Nanti semua zuhur berjemaah lagi tanda, lepas tu baca Quran tanda, asar tanda, bersedekah tanda, nak buka baca doa tanda, solat maghrib jemaah tanda, isyak tanda, tarawih tanda, tadarus tanda. Jadi satu hari itu dekat 10 yang kita tandakan. Hari-hari cek diri kita. Itu kena buat. Bincang tengok siapa bagi free tak. Jadi kita pandu diri kita satu hari buat tak? Paling-paling tidak. Jadi buat semua ni, masuk saja pagi malam, atau malam raya, kita terasa kegembiraan, beza. Sebab kita dah pulang sungguh-sungguh dalam Ramadan. Dia cuba buat benda-benda yang saya sebutkan tadi, banyak dah tu. Dah ada kena gantung. Dia tak lalu dah kot sini. Mungkin dah lepas raya pun lupa. Ni moga-moga Ramadan tahun lebih baik. Azam kita nak buat lebih terbaik, terpaling Ramadan. Orang buat tagline terpaling raya, kita dia terpaling Ramadan. Biar orang nak kata yang lain tu terpaling suami ke, terpaling bos ke, kita terpaling Ramadan. Cuba kan sesuatu ulang. Ada orang sampai kalau boleh Allah janganlah Ramadan ready. Tak ready lagi. Ready tak ready. Orang nak tengok anak bulan tu dia bukan main boleh apa nak teka-teka ataupun ikut suka dia, tidak aman. Nampak, kita nampak dia umumkan kena puasa. Kalau tak dia bukan sebagai kalender, bukan kalender tu kiraan. Lepas tu kena tengok anak bulan awal bulan Ramadan, akhir itu bukan sebab nak raya sangat, tapi sebab nak bezakan hari yang sepatut wajib puasa atau hari yang diharapkan puasa. Hari raya kan kelebihan dia diharapkan puasa. Jadi moga-moga kita elakkan daripada melakukan kesalahan tadi dan meningkatkan, perbarui segala amalan-amalan kita. Moga-moga amalan kita diterima dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelum. Wallahu a'lam. Saya ucapkan sekali lagi selamat menyambut Ramadan. Bersungguh-sungguh gairahlah untuk buat ibadah dalam bulan Ramadan. Perbanyakkan, variasikan. Banyak tadi dah beritahu. Semoga inilah Ramadan yang boleh kita kenal. Andai kata ajar kita sampai habis tamat tempoh kita, maka inilah yang terbaik kita dapat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
اللهم انصر الإخوان المسلمين والمستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في غزة وفي سوريا وفي بلادنا في كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.